Selepas kemalangan, seorang ahli perniagaan berpura-pura tidak sadarkan diri, dan apa yang didengarinya daripada pembantu rumah benar-benar mengejutkannya. Selepas kemalangan itu, Encik Hishamuddin Zainal sadar, tetapi dia berpura-pura masih tidak sadarkan diri. Terbaring di atas katilnya sendiri di banglo mewahnya, dia kekal diam membatu, memerhatikan segala-galanya di sekelilingnya. Isterinya Katrina keluar masuk bilik tanpa menunjukkan, walau setitis pun emosi yang tulus. Dia berbual di telepon dengan nada mesra, ketawa perlahan, tidak mengendahkan anak-anak yang menangis di muka pintu. Hishamuddin berpura-pura, tetapi mendengar setiap patah perkataan sehinggalah pembantu rumahnya Siti masuk. Berbeza dengan yang lain, Siti membetulkan selimutnya dengan penuh perhatian, mengusap dahinya, dan membisikkan kata-kata semangat. Tetapi pada hari itu, Siti masuk sambil menangis, menggenggam tangan Hishamuddin dan menjawab panggilan telepon. Apa yang dikatakannya di telepon membuatkan Hishamuddin benar-benar tergoncang dan mengubah segalanya. Rasa sakit di dada Hishamuddin Zainal tidak tertanggung. Stereng Toyota Alphard menghentam dadanya semasa perlanggaran. Kaca pecah, logam bengkok, bau petrol bercampur dengan darah. Semuanya berlaku terlalu cepat. Dia dalam perjalanan ke pejabat untuk menyelesaikan masalah dengan Fikri, rakan kongsinya, mengenai kehilangan wang syarikat sebanyak 5 juta rigo. Dia tidak pernah sampai. Bunyi siren bergema di kejauhan. Hishamuddin merasakan tubuhnya berat, tetapi pikirannya tetap jelas. Para medik menjerit arahan teknikal, pengusung, ambulans, kesibukan, hospital. Apabila dia akhirnya membuka mata di unit kecemasan, cahaya putih menyilaukan matanya. Dokter-dokter sibuk di sekelilingnya, jarum, titisan IV, mesin yang berbunyi bip. Kemudian Hishamuddin terdengar suara-suara di sebalik langsir. 2 orang juru rawat sedang berbual sambil mengisi borang. Istri dia dah telepon tadi, tapi tak tanya pun keadaan dia macam mana. Cuma berminat dengan keadaan kritikal dia. Ada insurans nyawa tak? Benda-benda macam tu. Serius, dingin betul kan? Baru kahwin tak sampai setahun, dah fikir pasal harta pusaka. Hishamuddin merasakan seram sejuk di tulang belakangnya yang tiada kaitan dengan kecederaannya. Katrina baru menjadi istrinya selama 8 bulan. Wanita yang bersetuju untuk berkahwin dengannya selepas pujukan gigihnya di bawah tekanan keluarga yang mengatakan anak-anaknya memerlukan seorang ibu. Danish dan Damia, anak-anak kecilnya yang berusia 6 dan 4 tahun. Dia kehilangan istri pertamanya, Rania, 3 tahun lalu, akibat kanser yang menyerang dengan pantas. Kesakitannya amat menghancurkan. Dia hilang arah, tenggelam dalam kesedihan, tidak mampu menjaga anak-anak dengan baik. Keluarga menekan, kamu kena susun hidup kamu semula, Hisham. Anak-anak perlukan figura seorang ibu. Katrina muncul di sebuah majelis syarikat. Cantik, elegan, pandai bergaul. Mereka mula berkencan. Dia menunjukkan minat yang tulus, atau sekurang-kurangnya Hishamuddin menyangka begitu. 8 bulan kemudian, mereka melangsungkan perkahwinan yang sederhana. Dia fikir dia telah melakukan perkara yang betul. Tetapi sekarang, terbaring di atas katil hospital itu, mendengar perbualan juru rawat itu, syak wasangka yang mengerikan mula tumbuh di dalam dirinya. Dokter masuk membawa keputusan, kecederaan otak ringan, beberapa tulang rusuk patah, tiada yang membawa maut, tetapi rehat sepenuhnya disyorkan. Hishamuddin akan dibenarkan pulang dalam 2 hari untuk pemulihan di rumah. Pada saat itulah satu idea muncul di benaknya. Berbahaya, berisiko, tetapi perlu. Bagaimana jika dia berpura-pura keadaannya lebih teruk daripada yang sebenarnya? Bagaimana jika dia berpura-pura separa sedar apabila pulang ke rumah? Dia boleh memerhati, mendengar, dan mengetahui kebenaran tentang Katrina, tentang Fikri, tentang semua orang di sekelilingnya. Hishamuddin memanggil Dr. Haris, dokter pribadinya selama 15 tahun, seseorang yang dipercayainya sepenuhnya. Dokter, saya perlukan bantuan yang akan kedengaran gila. Dia menjelaskan rancangannya. Dokter, Haris teragak-agak. Tetapi Hishamuddin bertegas dan menawarkan sejumlah wang yang besar untuk menjamin kerahasiaan kaki tangan perubatan. Semua orang akan diberitahu bahwa Hishamuddin dalam keadaan kritikal, sedar tetapi lemah, tidak mampu berkomunikasi dengan normal. 2 hari kemudian, Hishamuddin kembali ke rumah. Banglo mewah di Kuala Lumpur itu kelihatan sama, tetapi dia melihat semuanya dengan pandangan yang berbeza. Ambulans pribadi berhenti di pintu masuk. Petugas perubatan membawanya ke bilik tidur di tingkat 2. Katrina berada di ruang tamu dengan teleponnya, langsung tidak bangun untuk menyambutnya. Hishamuddin dibaringkan di atas katil besar, langsir ditutup, suasana sunyi sepi.
Dia kekal tidak bergerak dengan mata separa tertutup, mengawal setiap otot wajahnya. Kini, masanya untuk menunggu, memerhati, dan mengetahui siapa yang benar-benar peduli padanya. Kebenaran bakal terbongkar, dan ia pasti akan menyakitkan. Hishamuddin kekal tidak bergerak. Katil itu selesa, tetapi setiap nafas yang dikawal memerlukan tumpuan penuh. Dia mesti kelihatan lemah, tidak hadir, hampir dalam keadaan vegetatif. Mata yang separa tertutup menangkap pergerakan kabur. Telinganya berada dalam keadaan berjaga-jaga sepenuhnya. Katrina memasuki bilik untuk kali pertama sejak kepulangannya. Tumit kasutnya berdetak di lantai kayu dengan irama yang tergesa-gesa. Tiada kata-kata manis, tiada sentuhan lembut. Dia hanya berhenti di hujung katil, memerhati Hishamuddin selama beberapa saat dan mengeluh tidak sabar. Telepon bimbitnya berdering. Katrina menjawab serta-merta, membelakangkan suaminya. "Helo, sayang." Suaranya kedengaran berbeza. Lembut, intim, dipenuhi kemesraan yang tidak pernah didengari oleh Hishamuddin ditujukan kepadanya. "Sayang, bertenang, Fikri. Semuanya terkawal." Dia berjalan ke tingkap, bercakap dengan perlahan, tetapi tidak cukup perlahan. Dokter kata, dia akan berada dalam keadaan macam ni selama beberapa minggu, mungkin selama-lamanya. Fikri, rakan kongsinya, kononnya, kawannya. Saya tahu. Tapi, fikirkanlah. Insurans nyawa RM10 juta re. RM10 juta re, Fikri. Dan kalau dia tak pulih sepenuhnya, kita dapat kawalan ke atas semuanya. Syarikat, akaun bank, rumah nih. Hishamuddin merasakan perutnya memulas. Setiap perkataan ibarat tikaman pisau. Dia langsung tidak mengesyaki. Tidak pernah. Katrina ketawa. Ketawa yang dingin dan penuh perhitungan. Orang bodoh ni terdesak sangat perlukan ibu untuk anak-anak dia yang merengek tu sampai dia setuju dengan apa saja. 8 bulan, Fikri. 8 bulan saya berlakon ambil berat pasal budak-budak menyusahkan tu. Anak-anak, Danish, Damia, anak-anaknya, relax, sayang. Tak lama lagi kita akan bebas. Kita akan pergi kemana saja awak nak. Singapura, Dubai, kemana saja yang awak impikan. Tanpa beban, tanpa ikatan, tanpa dia. Dia memandang Hishamuddin di atas katil. Tanpa dia. Panggilan itu tamat. Katrina menyimpan teleponnya dan keluar dari bilik tanpa menoleh. Pintu tertutup dengan bunyi klik yang kering. Hishamuddin memerlukan seluruh kekuatannya untuk tidak bergerak. Kemarahan membakar di dalam salur darahnya. Kebencian, kekecewaan. Tetapi yang paling menyakitkan adalah kesedaran bahwa dia telah menyerahkan anak-anaknya ke tangan wanita ini. Beberapa jam berlalu. Rumah itu sunyi sehinggalah suara anak-anak bergema dari koridor. "Mami Katrina, boleh Danish tengok ayah?" Itu suara Danish yang kecil dan penuh harapan. Damia pun nak tengok, tambah Damia dengan nada sebak. "Tak boleh, dia tengah tidur." Suara Katrina tajam dan jengkel. "Tapi kami cuma nak cium dia." "Aku kata tak boleh. Korang ni tak faham bahasa Melayu ke? Pergi main dalam bilik korang dan jangan ganggu aku." Hishamuddin terdengar tapak kaki kecil mereka berlalu pergi. Esakan yang ditahan. Anak-anaknya menderita dan dia tidak boleh berbuat apa-apa. Belum lagi, malam menjelang. Tiada siapa lagi yang masuk ke bilik. Hishamuddin tinggal sendirian dengan fikiran-fikiran beracunnya. Katrina dan Fikri sedang merancang, menunggu, mungkin berharap dia tidak akan pernah sedar sepenuhnya. Tetapi kemudian, ketika matahari terbenam di ufuk, pintu terbuka semula. Kali ini bunyinya berbeza. Langkah-langkah ringan dan berhati-hati. Seseorang masuk membawa sesuatu. Itu Siti, pembantu rumahnya. Dia membawa dulang berisi segelas air dan ubat-ubatan, mendekati katil dengan berhati-hati, seolah-olah takut membangunkannya. "Encik Hisham," bisiknya dengan suara bergetar. "Saya tak tahu kalau Encik boleh dengar saya, tapi saya ada di sini." Dia meletakkan dulang di meja sisi katil, membetulkan selimut dengan penuh kasih sayang seperti seorang ibu, dan dengan lembut mengelap dahinya. "Anak-anak Encik perlukan Encik. Tolonglah berjuang. Kembalilah untuk mereka." Air mata. Hishamuddin menyadari Siti sedang menangis, dan buat pertama kalinya selepas kemalangan itu, dia sendiri ingin menangis. Hari-hari berikutnya mendedahkan corak yang menyakitkan. Katrina hampir tidak pernah muncul di dalam bilik. Apabila dia masuk, ia hanyalah untuk menjawab panggilan telepon yang mencurigakan, atau untuk memeriksa sama ada Hishamuddin masih tidak sedarkan diri. Tiada kelembutan, tiada keprihatinan yang tulus, hanya perhitungan dingin di matanya. Tetapi Siti berbeza, sangat berbeza. Setiap pagi, dia akan memasuki bilik tepat pada pukul 7.
perlahan-lahan membuka langsir, membiarkan cahaya masuk dengan lembut. Dia akan membawa kopi segar, walaupun tahu Hishamuddin tidak boleh meminumnya sendiri. Dia akan membersihkan bilik dengan teliti, tanpa bunyi, menghormati ruang itu seolah-olah ia suci. "Selamat pagi, Encik Hisham," dia selalu berkata dengan suara yang manis. "Hari ini langit cantik sangat, mesti Encik suka tengok." Siti berusia 34 tahun. Wajahnya lembut dengan sedikit kedutan kerisauan, tangannya kasar kerana kerja keras. Dia telah bekerja di banglo mewah ini selama 3 tahun, bahkan sebelum Katrina datang. Hishamuddin samar-samar mengingatinya. Sentiasa pendiam, sentiasa cekap, tidak pernah benar-benar memberi perhatian kepadanya. Sekarang, terbaring kaku di atas katil ini, dia melihat segalanya. Setiap pergerakan, setiap perincian. Siti akan membetulkan bantal dengan teliti, meluruskan cadar, mengelap wajahnya dengan kain basah dengan kelembutan yang tidak terhingga. "Ini bukan sekadar pekerjaan, ini adalah keprihatinan yang tulus. Encik orang baik," bisiknya sambil menyusun ubat-ubatan. "Selalu baik dengan saya, selalu bayar gaji tepat pada masanya, tak pernah menjerit, selalu layan kami dengan hormat. Tak ramai majikan macam tu." Hishamuddin merasakan sesuatu tersekat di dadanya. Rasa terima kasih, pengiktirafan, rasa malu kerana tidak pernah menghargai semua ini sebelum ini. Tetapi yang benar-benar menyentuh hatinya adalah layanan Siti terhadap Danish dan Damia. Anak-anak mula mencarinya. Katrina mengabaikan mereka sepenuhnya, mengurung diri di bilik pejabat atau keluar untuk mesyuarat, yang kini Hishamuddin tahu adalah janji temu dengan Fikri. Anak-anak kecil itu dibiarkan sendirian, ketakutan, tidak mengerti mengapa ayah mereka tidak bangun. Siti menerima mereka. "Kak Siti, ayah akan sembuh ke?" tanya Danish pada suatu petang, mengekorinya ke dalam bilik. "Tentu, sayang. Ayah kamu kuat. Dia cuma perlukan masa. Boleh Danish duduk sini dengan dia?" "Boleh. Mari sini. Duduk sebelah akak." Siti mendudukkan Danish dan Damia di kerusi di sebelah katil. Anak-anak itu merenung ayah mereka dengan mata yang luas dan ketakutan. "Cakaplah dengan dia," Siti memberi galakan. "Walaupun dia tidur, dia dengar kamu. Kasih sayang kamu akan bantu dia." "Hello ayah," Danish memulakan dengan malu-malu. "Saya dapat markah bagus dalam matematik. Cikgu kata, ayah mesti bangga." Damia lukis gambar ayah, putri menunjukkan sehelai kertas renyuk dengan lukisan orang lidi. "Tengok, ni ayah tengah senyum." Hishamuddin ingin memeluk mereka, ingin menjerit bahwa dia ada di sini, bahwa dia mendengar semuanya, bahwa dia menyayangi mereka lebih daripada nyawanya sendiri. Tetapi dia tetap tidak bergerak. Air mata terasa panas di sebalik kelopak mata yang tertutup. Siti mengesat air mata dari wajahnya sendiri, memerhatikan anak-anak itu. "Biarkan ayah berehat, ya," katanya dengan lembut. "Apa kata akak buatkan mie goreng telur kesukaan kamu berdua?" "Nak." Anak-anak itu keluar dengan perasaan yang lebih ceria. Siti tinggal sejenak, mengambil tangan Hishamuddin dan memicitnya perlahan. "Saya akan jaga mereka, Encik Hisham. Encik tak perlu risau. Selagi Encik perlukan saya akan jaga mereka." Dia keluar, menutup pintu dengan berhati-hati. Hishamuddin perlahan-lahan membuka matanya, membenarkan dirinya terdedah seketika, air mata mengalir di wajahnya. Siti adalah malaikat yang tidak pernah diketahuinya, dan anak-anaknya menyayanginya dengan cara yang tidak akan pernah mereka rasakan untuk Katrina. Kebenaran menjadi semakin jelas, tetapi kejutan terbesar masih belum tiba. Rutin itu berterusan. Hishamuddin berpura-pura, memerhati, menyerap setiap perincian sandiwara yang telah menjadi hidupnya. Katrina keluar semakin awal dan pulang semakin lewat. Minyak wangi yang berbeza, ketawa di telepon, keberanian yang mutlak. Siti, sebaliknya, datang sebelum subuh dan hanya pulang selepas anak-anak tidur. Memasak, membersih, bermain, menghibur. Dia adalah ibu tanpa menjadi seorang ibu. Dia adalah kehadiran ketika semua orang lain telah meninggalkan kapal yang karam. Pada hari Khamis itu, Hishamuddin terdengar Siti menaiki tangga lebih awal daripada biasa. Pukul 6.30 pagi, langkahnya tergesa-gesa, tidak seperti biasa. Dia memasuki bilik, tercungap-cungap, seolah-olah baru lepas berlari. "Maaf, Encik Hisham," bisiknya. Walaupun tahu dia, sepatutnya tidak boleh mendengar. "Saya terpaksa datang awal hari ini. Ada urusan penting kena selesaikan." Dia mula membersihkan bilik dengan cepat, gugup. Tangannya menggeletar semasa melipat selimut, menjatuhkan sebotol ubat, dan menyumpah perlahan, sesuatu yang Hishamuddin tidak pernah dengar daripadanya. "Maaf," dia mengulangi, mengambil botol itu dari lantai. "Saya tak boleh berfikir dengan betul hari ini." Siti duduk di kerusi di sebelah katil, menekuk mukanya dengan tangan. Bahunya bergegar. Dia menangis.
Ini bukan tangisan yang ditahan, tetapi esakan yang mendalam dari seseorang yang menanggung beban yang mustahil. Telepon bimbitnya berdering. Dia cepat-cepat mengesat mukanya, menarik nafas dalam, dan menjawab, "Hello ya, saya." Hishamuddin mengenali nada formal dari sebelah sana. Suara seorang profesional, Dr. Anissa. "Ya, saya dengar." Suara Siti bergetar. "Jeddah." Hishamuddin melihat wajahnya hancur. 3 bulan. Suaranya keluar tercekik. Hanya 3 bulan. Keheningan. Siti berdiri, berjalan ke tingkap. Tangannya di mulut coba menahan rasa putus asa. Tapi ada rawatan kan? Boleh diselamatkan? Air mata mengalir deras. 300.000 ringgit. Siti hampir menjerit. Kemudian merendahkan suaranya. Teringat di mana dia berada. "Dokter, saya tak ada duit sebanyak tu. Saya pembantu rumah. Gaji saya cuma 3.000 sebulan. Macam mana saya nak mampu?" Dia rebah ke lantai, menggenggam telepon dengan erat. "Anak saya baru 7 tahun. 7 tahun, dokter. Dia tak boleh mati. Keputusasaan itu begitu ketara. Tak adakah cara yang lebih murah, melalui hospital kerajaan?" Mungkin dokter di sebelah sana sedang bercakap. Siti menggelengkan kepala, menolak kenyataan. Giliran menunggu di hospital kerajaan 2 tahun. Dia mengulangi dengan suara mati. Tapi dia cuma ada 3 bulan. Hishamuddin merasakan setiap perkataan seperti tumbukan di perut. Nabila, anak perempuan Siti. Dia samar-samar mengingati gadis itu. Pernah sekali dia datang menjemput ibunya apabila kereta Siti rosak. Senyuman lebar, mata bersinar. Pakaian seragam sekolah yang lusuh tetapi bersih. Kanser, 3 bulan untuk hidup, Rm 300.000 untuk rawatan. "Terima kasih, dokter. Saya akan cari jalan." Siti menamatkan panggilan. Dia kekal melutut di lantai, memeluk dirinya sendiri, terbuai-buai ke depan dan ke belakang. Kemudian, dia merangkak ke arah katil Hishamuddin, menggenggam tangannya dengan terdesak. "Encik Hisham," isaknya. "Kalau Encik boleh dengar saya, kalau Encik sedar, saya tahu Encik akan bantu. Encik selalu baik dengan saya, selalu adil." Dia memicit tangannya dengan kuat. "Tapi saya tak boleh minta, tak adil untuk meminta. Encik sendiri sedang menderita." Siti berdiri, mengesat wajahnya dengan belakang tangan, menarik nafas dalam-dalam, cuba mengawal diri. "Maaf dah buat kecoh macam ni, saya akan cari jalan, selalu ada jalan." Dia keluar dari bilik, menutup pintu di belakangnya. Hishamuddin membuka matanya. Air mata mengalir di wajahnya yang kaku. Sementara Katrina merancang untuk mencuri berjuta-juta, Siti merayu untuk serpihan harapan demi menyelamatkan anaknya sendiri. Pada saat itu, Hishamuddin Zainal tahu apa yang perlu dilakukannya. Hishamuddin tidak dapat memadamkan babak itu dari fikirannya. Siti melutut, merayu di telepon untuk peluang menyelamatkan anak perempuannya. Rm 300.000. Baginya, jumlah itu tidaklah seberapa. Bagi Siti, ia adalah mustahil. Tetapi dia tidak boleh mendedahkan penipuannya lagi. Tidak sebelum dia mengumpulkan semua bukti terhadap Katrina dan Fikri. Dia mesti strategik, penuh perhitungan, sabar. Hari-hari berikutnya adalah penderitaan yang tulen. Siti datang dengan mata yang bengkak, memaksakan senyuman untuk Danish dan Damia. Tetapi Hishamuddin melihat kesakitan yang tersembunyi. Dia bekerja seperti robot, fikirannya jelas di tempat lain. Menelepon hospital semasa rehat makan tengah hari, merundingkan tarikh akhir, memohon diskaun, ditolak berulang kali. Suatu petang Hishamuddin terdengar Siti bercakap dengan seseorang di koridor. "Mak, saya dah jual semua yang boleh dijual. Televisyen, peti sejuk baru, barang kemas arwah nenek. Terkumpul 25.000. Masih kurang Rm 275.000. Jeddah." "Tak, Mak. Saya tak akan pinjam dari Ahlong. Saya tahu apa yang mereka buat pada orang yang tak boleh bayar." Dia menjual segalanya, meruntuhkan hidupnya sendiri, cuba menyelamatkan anaknya. Sementara itu, Katrina membelanjakan ribuan ringgit untuk pakaian berjenama. Hishamuddin melihat bungkusan-bungkusan yang tiba dari Gucci, Prada, Louis Vuitton. Dia tidak lagi menyembunyikannya. Suatu pagi, Katrina memasuki biliknya sambil bercakap di telepon. "Fikri, bertenanglah. Aku tahu syarikat tak stabil, tapi tak lama lagi kita akan dapat akses penuh ke akaun-akaun dia." Dia memandang Hishamuddin dengan jijik. "Si sayur ni tak boleh tanda tangan apa-apa. Tapi bila dia disahkan meninggal dunia, atau bila kita istiharkan dia tak siuman, semuanya jadi milik kita." Hishamuddin mengepalkan penumbuk di bawah selimut. "Kawal. Dia perlukan kawalan." Peguam kata dengan surat pengesahan perubatan yang betul, kita akan dapat surat kuasa penuh dalam masa 3 minggu.
3 minggu. Sayang, sabarlah. Dia ketawa. Lepas tu, kita hilang ke tempat yang jauh. Tinggalkan rumah nih. Budak-budak menyusahkan nih. Semua tu tinggal di belakang. Panggilan itu tamat. Katrina memeriksa teleponnya, mengambil swafoto dengan senyuman, dan keluar tanpa memandang suaminya. Hishamuddin menunggu 5 menit. Kemudian, perlahan-lahan dia membuka matanya sepenuhnya, menggerakkan jari-jarinya, menguji otot-ototnya. Dia lemah, tetapi berfungsi. Kemalangan itu serius, tetapi tidak melumpuhkan. Pengkhianatan telah melemahkannya lebih daripada kecederaan itu sendiri. Dia memerlukan bantuan, kepercayaan. Dia menunggu sehingga malam. Apabila Siti masuk untuk pemeriksaan terakhir pada hari itu, Hishamuddin membuat keputusan yang berisiko. Siti sedang membetulkan bantal apabila dia berbisik dengan suara serak kerana tidak digunakan berhari-hari. Siti, dia kaku, perlahan-lahan menoleh dengan mata terbeliak. Encik Hisham, jangan menjerit, tolong. Dia perlahan-lahan membuka matanya. Jangan beritahu sesiapapun. Sesiapapun. Siti menekup mulutnya dengan tangan, air mata terus mengalir. Encik dah sedar. Tapi macam mana? Saya berpura-pura. Sejak saya balik dari hospital, Hishamuddin bersusah payah untuk duduk. Siti berlari membantunya. Saya perlu tahu siapa yang betul-betul sayangkan saya. Dan saya dah dapat jawabannya, Katrina. Bisik Siti. Dia mencuri, merancang untuk isytiharkan saya tak siuman. Atau lebih teruk lagi, bersama rakan kongsi saya Fikri. Siti menggelengkan kepala, tidak tahu hendak berkata apa. Tapi bukan pasal mereka yang saya nak cakap sekarang. Hishamuddin mengambil tangannya. Ini tentang Nabila, anak awak. Saya dengar semuanya. Panggilan telefon. Dari doktor. Semuanya. Siti teresak-esak. Cuba menarik tangannya kerana malu. Encik Hisham, saya tak cerita sebab tak nak risaukan encik. RM300,000 akan ada dalam akaun awak esok. Dia menggenggam tangannya. Nabila akan mulakan rawatan dengan segera. Saya tak boleh terima. Tak boleh. Awak selamatkan anak-anak saya, Siti. Awak jaga mereka bila ibu tiri mereka sendiri menolak mereka. Izinkan saya selamatkan anak awak. Siti rebah di bahunya, menangis. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Hishamuddin memeluk wanita ini yang telah memberikan kasih sayang tanpa mengharapkan balasan. Sekarang, tiba masanya untuk menyelesaikan urusan dengan mereka yang ingin mengambil segalanya daripadanya, dan pembalasan itu akan datang tanpa belas kasihan. Hishamuddin menghabiskan 2 minggu berikutnya mengumpul bukti. Dia mengupah seorang penyiasat persendirian yang memasang mikrofon dan kamera tersembunyi di seluruh rumah. Dia mengupah seorang juru audit forensik yang meneliti akaun syarikat. Setiap perbualan Katrina direkam. Setiap transaksi mencurigakan Fikri didokumenkan. Hasilnya amat mengejutkan. Fikri telah menyedut wang selama 8 bulan, tepat sejak Katrina memasuki kehidupan Hishamuddin. Akaun luar pesisir, syarikat cengkerang, 5 juta telah lesap. Katrina menerima separuh daripadanya. Dia tidak pernah mencintainya, tidak pernah mahu membina sebuah keluarga. Dia hanyalah umpan pengalih perhatian. Semasa Hishamuddin jatuh cinta, dibutakan oleh kesunyian dan harapan, mereka sedang merompak empayarnya. Tetapi sekarang, Hishamuddin mempunyai semuanya. Rakaman, dokumen, pindahan bank, bukti yang tidak dapat disangkal. Sementara itu, Siti memulakan rawatan Nabila. Hishamuddin mengikuti perkembangannya dengan teliti sambil mengekalkan penipuannya. Pakar onkologi optimis, peluang untuk sembuh adalah cerah. Gadis itu kuat, dan dalam komunikasi ini, sesuatu berubah. Siti membawa Danish dan Damia melawat Nabila di hospital. Ketiga-tiga kanak-kanak itu menjadi tidak dapat dipisahkan. Nabila, walaupun dilemahkan oleh kemoterapi, tersenyum melihat kawan-kawan barunya. Danish membawa lukisan-lukisan. Damia menyanyikan lagu-lagu lucu yang diciptanya sendiri. Nanti bila dah besar, dia akan jadi kakak Damia ke? Tanya Damia kepada Siti pada suatu petang. Siti tidak dapat menjawab. Hishamuddin memerhati dari jauh, melalui video yang dihantar oleh Siti dengan polosnya, supaya dia dapat melihat kemajuan Nabila, merasakan sesuatu yang mendalam bergerak di dalam dadanya. Dan tibalah harinya. Hishamuddin telah mengatur segalanya dengan Dr. Haris. Isnin, pukul 10 pagi, waktu untuk kebangkitan ajaib. Katrina, secara luar biasanya, berada di rumah. Mungkin kerana peguamnya dijadwalkan datang petang itu untuk membincangkan dokumen surat kuasa. Dia berada di ruang tamu, bercakap di telepon dengan Fikri, apabila Dr. Haris tiba untuk pemeriksaan rutin. Saya akan naik periksa pesakit, umum Dr. Haris. Katrina hampir tidak memandangnya. Baiklah. Di dalam bilik dokter,
Haris berpura-pura melakukan pemeriksaan. Kemudian, dengan cukup kuat untuk didengari di tingkat bawah, subhanallah, dia memberi respons. Encik Hisham, boleh awak dengar saya? Hishamuddin membuka matanya sepenuhnya, duduk di atas katil, dan berkata dengan tegas, "Ya, dokter. Saya dengar dengan jelas." Kedengaran bunyi riuh di bawah, langkah kaki yang pantas menaiki tangga. Katrina meluru masuk dengan wajah pucat. "Hisham, awak sedar." Hishamuddin memandangnya dengan kedinginan mutlak. Dan banyak yang saya dengar semasa saya tidur. Darah surut dari wajahnya. "Apa yang awak cakapkan nih?" "Fikri, penyelewengan. Insurans nyawa 10 juta. Panggilan-panggilan telepon awak. Setiap perkataan." Hishamuddin turun dari katil, goyah tetapi penuh tekad. "Awak gunakan saya, kahwini saya untuk merompak saya. Ini gila. Awak keliru sebab kemalangan." "Keliru?" Hishamuddin mengambil tablet dari laci, menekan butang main. Suara Katrina memenuhi bilik. "Dia tak akan sedar, sayang. RM 10 juta itu akan jadi milik kita. Akhirnya kita bebas. Dia menjadi pucat lesi. Saya ada rakaman semuanya." "Penyelewengan, laporan bank. Bukti Fikri merosakkan brek kereta saya. Siasatan persendirian dah sahkan." Hishamuddin melangkah ke hadapan. "Korang bukan saja nak rompak aku, korang nak bunuh aku." "Hisham, saya boleh jelaskan. Keluar dari rumah aku. Sekarang, rumah ni rumah saya juga. Kita dah kahwin. Dengan perjanjian pra-perkahwinan yang awak tanda tangani. Ingat, dalam kes curang atau jenayah, awak tak dapat apa-apa." Hishamuddin membuka pintu. 2 orang pengawal keselamatan masuk. Hishamuddin telah mengupah mereka lebih awal. "Hantar wanita ni keluar. Dia ada 10 minit untuk ambil barang pribadi dia. Awak akan menyesal. Saya akan saman. Silakan cuba. Peguam saya akan suka." Hishamuddin berpaling. "Selamat tinggal, Katrina." Dia diiringi keluar sambil menjerit. Pada ketika itu, Danish dan Damia muncul di muka pintu. Mereka telah mendengar segalanya. "Ayah," bisik Danish. Hishamuddin melutut, membuka tangannya. Anak-anak itu berlari ke arahnya, menangis. Ayah dah kembali, dan ayah tak akan pergi kemana-mana lagi. Di atas kepala anak-anaknya, Hishamuddin melihat Siti di koridor, dengan air mata di matanya dan senyuman di wajahnya. Akhirnya, selepas begitu banyak kepalsuan, sesuatu yang nyata, minggu-minggu berikutnya, dihabiskan untuk pemulihan. Hishamuddin memfailkan tuduhan jenayah terhadap Fikri dan Katrina. Polis menahan kedua-duanya atas tuduhan cubaan membunuh dan penipuan. Bukti-bukti yang ada tidak dapat disangkal. Syarikat menjalani audit penuh, lubang-lubang keuangan ditutup, dan rakan kongsi baru yang dipercayai menggantikan Fikri. Tetapi perubahan yang paling penting berlaku jauh dari mahkamah dan pejabat. Ia berlaku di hospital. Hishamuddin mula menemani Siti ke semua rundingan perubatan Nabila. Pada mulanya, Siti menolak, mengatakan dia sudah terlalu banyak berbuat baik, tidak perlu menyusahkan diri. Tetapi Hishamuddin bertegas. "Saya nak ada di sisi awak," katanya dengan mudah. "Jika awak izinkan, dan dia mengizinkan, sesi kemoterapi itu sukar." Nabila, seberani ibunya, menghadapi setiap sesi dengan kekuatan yang mengagumkan bagi seorang gadis berusia 7 tahun. Hishamuddin membawa Danish dan Damia bersamanya. Ketiga-tiga kanak-kanak itu bermain di ruang, menunggu sementara Nabila menerima ubatnya. "Uncle Hisham," begitulah Nabila kini memanggilnya. "Bila saya dah sihat, boleh tak saya datang rumah Uncle main dengan Danish dan Damia?" "Boleh, bila-bila masa kamu nak." Dan Kak Siti juga, sentiasa dialu-alukan. Hishamuddin memandang Siti, yang mengalihkan pandangannya dengan malu. Secara beransur-ansur, sesuatu yang halus mula berubah di antara mereka. Gerak-geri kecil, pandangan yang bertahan sesaat lebih lama, tangan yang bersentuhan ketika menghulurkan segelas air, perbualan yang berlarutan selepas anak-anak tidur. Hishamuddin mengetahui bahwa Siti telah menjadi balu 5 tahun lalu. Suaminya meninggal dunia dalam kemalangan di tapak pembinaan. Dia membesarkan Nabila seorang diri sejak itu, bekerja di 3 buah rumah untuk menampung perbelanjaan. Tidak pernah merungut, tidak pernah berlagak sebagai mangsa, hanya bekerja, menyayangi anaknya, dan terus melangkah. "Awak wanita paling kuat yang saya kenal," kata Hishamuddin pada suatu petang ketika mereka menunggu Nabila keluar dari pemeriksaan. "Kuat," Siti ketawa tanpa humor. "Saya menangis setiap hari secara senyap-senyap. Kekuatan bukan bermakna tidak pernah menangis. Ia adalah apabila awak menangis dan tetap meneruskan." Dia mengambil tangannya. "Awak melakukannya setiap hari." Siti memandang tangan besar yang menggenggam tangannya yang kasar, kecil, dan letih. Tetapi pada ketika itu, terasa dilindungi. "Terima kasih,"
bisiknya. Untuk segalanya. Untuk Nabila, untuk saya. Tak perlu berterima kasih. Awak selamatkan anak-anak saya. Selamatkan hidup saya. Hishamuddin menyadari bahwa dia sedang jatuh cinta. Bukan pada kecantikan fizikal, bukan kerana keselesaan atau kesunyian, tetapi pada intipati, pada kekuatan yang lembut, pada cinta tanpa syarat yang dicurahkan oleh Siti pada segala yang disentuhnya. Bulan-bulan berlalu, rawatan berjalan lancar. Nabila memberi respons yang baik. Rambutnya mula tumbuh semula, warna kembali ke wajahnya. Dan keluarga yang terbentuk di antara Hishamuddin, Siti, dan ketiga-tiga anak itu terasa semakin semula jadi. Makan malam bersama, berjalan-jalan di taman, malam menonton film. Danish membantu Nabila dengan kerja rumah. Damia berkongsi anak patungnya. Siti memasak untuk semua orang manakala Hishamuddin membantu di dapur, lebih banyak mengacau, membuatkan Siti ketawa. Goreng telur pun tak pandai, usiknya. Sebab itulah saya perlukan awak, supaya saya tak mati kelaparan. Senyumannya sedikit pudar. Hisham, saya masih pembantu rumah awak. Semua ini tak betul. Kalau begitu, jangan jadi pembantu rumah saya lagi. Siti kaku, senduk di tangannya. Awak tak bekerja untuk saya lagi. Hishamuddin mendekat. Awak tinggal di sini, bersama Nabila, sebagai keluarga, bukan sebagai pembantu. Saya tak boleh terima sedekah. Ini bukan sedekah, Siti. Dia memegang bahunya. Ini cinta. Matanya membulat. Hisham, saya jatuh cinta pada awak, pada kekuatan awak, pada kebaikan awak, pada cara awak menyayangi anak-anak saya seolah-olah mereka anak awak sendiri. Pada cara awak mengingatkan saya apa artinya mencintai dengan tulus. Air mata mengalir di wajahnya. Tapi saya awak bukan cuma apa-apa. Awak adalah segalanya. Hishamuddin mencium Siti buat kali pertama. Lembut, jujur, nyata, dan dia membalasnya. 6 bulan kemudian, pakar onkologi memanggil Hishamuddin dan Siti untuk berbincang. Nada serius panggilan itu membuatkan kedua-duanya tegang. Siti menggenggam tangan Hishamuddin erat semasa mereka menunggu di dalam bilik. Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama, bisik Hishamuddin. Pintu terbuka. Dr. Anisah masuk dengan sebuah fail di tangan. Wajahnya tidak menunjukkan sebarang ekspresi. Dia duduk, membuka hasil analisis, menelitinya dalam diam. Jantung Siti berdegup kencang. Kemudian, dokter itu tersenyum. Remisi sepenuhnya. Siti menekuk mulutnya dengan tangan. Apa? Nabila sudah sembuh. Kanser itu telah diatasi sepenuhnya. Sudah tentu, pemantauan akan diperlukan untuk 5 tahun akan datang. Tetapi semua penunjuk adalah sempurna. Anak perempuan awak menang. Siti menangis teresak-esak. Hishamuddin memeluknya erat, air mata turut mengalir darinya. Perjuangan telah berakhir. Nabila akan hidup, membesar. Dia akan mempunyai masa depan. Alhamdulillah. Siti mengulanginya di sela-sela isak tangisnya. Alhamdulillah. Apabila mereka memberitahu Nabila, gadis itu melompat dari kerusinya dan memeluk ibunya dengan kekuatan yang mengagumkan bagi seseorang yang begitu lemah beberapa bulan lalu. Saya boleh pergi sekolah balik, Ibu, dan main dengan Danish dan Damia setiap hari. Boleh, sayang. Boleh buat semuanya. Hishamuddin memerhatikan babak ini, hatinya sebak. Inilah keluarganya sekarang. Bukan kerana darah atau surat beranak, tetapi kerana pilihan, kerana cinta. Malam itu, selepas ketiga-tiga anak tidur, Hishamuddin mengajak Siti ke taman. Dia telah menyediakan sesuatu yang istimewa. Lampu-lampu kecil digantung di pokok. Sebuah meja kecil dengan lilin. Tiada yang mewah, hanya intim. Apa nih? Tanya Siti, terpegun. Sambutan untuk kesembuhan Nabila, dan untuk kita. Mereka makan malam, berbual tentang segalanya, dan tiada apa-apa. Rancangan masa depan, kenangan lalu, anak-anak yang membesar, hidup akhirnya kembali ke landasan. Kemudian Hishamuddin berdiri, menarik nafas dalam-dalam, dan melutut dengan sebelah kaki. Siti menekuk mukanya dengan tangan, sudah menangis sebelum dia sempat berkata apa-apa. Siti, Hishamuddin, mengeluarkan sebuah kotak kecil dari poketnya. Awak masuk ke dalam hidup saya, membersihkan lantai saya, tetapi sebenarnya awak membersihkan jiwa saya. Awak mengajar saya apa itu cinta sejati. Bukan cinta keselesaan, bukan cinta kesunyian, tetapi cinta yang mengambil berat, cinta yang tinggal, cinta yang menghadapi badai tanpa meminta balasan. Dia membuka kotak itu. Sebentuk cincin yang ringkas dan elegan, kena dengan gayanya. Anak-anak saya sayangkan awak seperti seorang ibu. Nabila menerima saya sebagai ayahnya. Kita sudah menjadi keluarga di dalam hati. Tapi saya nak jadikan ia rasmi. Hishamuddin mengambil tangannya. Kahwinilah saya.
Izinkan saya menghabiskan sisa hidup saya membuktikan bahwa awak layak mendapat setiap detik kebahagiaan. Siti menangis begitu kuat, sehingga hampir tidak dapat bercakap. Hisham, saya tak pernah bayangkan hidup macam ni. Bayangkanlah sekarang. Bersama saya, dengan ketiga-tiga anak kita, dengan semua yang telah kita bina bersama. Ya, perkataan itu keluar tercekik. Ya, saya sudi. Hishamuddin menyarungkan cincin itu ke jarinya dan menciumnya. Di sana, di bawah lampu-lampu taman, dua hati yang telah dilukai oleh masa lalu akhirnya menemui penyembuhan antara satu sama lain. Dari dalam rumah, tiga wajah kecil melekap di tingkap. Danish, Damia, dan Nabila memerhatikan segalanya, tersenyum. Kak Siti akan jadi ibu kita yang betul-betul ke? Tanya Damia. Dia memang dah lama jadi ibu kita, jawab Danish. Bijak melampaui usianya yang 7 tahun. Dan Uncle Hisham akan jadi ayah saya? Tambah Nabila. Dia pun sama. Danish tersenyum. Anak-anak itu berlari ke taman, memeluk pasangan itu. Tawa, air mata, cinta yang murni memenuhi setiap ruang. Tetapi dalam cerita ini, masih ada satu kejutan terakhir yang tidak dijangka oleh sesiapapun. Sesuatu yang akan membuktikan bahwa pengakhiran yang bahagia benar-benar wujud apabila kita membenarkannya, dan sesuatu itu bakal terungkap. Perkawinan mereka berlangsung 6 bulan kemudian, dalam satu majelis akad nikah yang intim di taman banglo itu. Hanya saudara terdekat dan sahabat sejati. Tiada kemewahan, hanya cinta. Siti memakai baju kurung putih sederhana yang dipilih sendiri oleh Hishamuddin. Dia kelihatan berseri. Danish dan Nabila menjadi pembawa cincin. Damia menabur kelopak bunga di sepanjang laluan, tersenyum lebar. Apabila penghulu bertanya sama ada Hishamuddin menerima Siti sebagai istrinya, dia menjawab dengan tegas, "Aku terima nikahnya untuk selamanya." Dan apabila ditanya kepada Siti, dia memandang mata Hishamuddin, air mata mengalir. "Saya terima dengan sepenuh hati saya." Ciuman itu memeterai bukan sahaja sebuah perkahwinan, tetapi penyatuan dua keluarga yang telah dicantumkan dengan cara yang paling luar biasa. Majlis itu meriah dan santai. Kanak-kanak berlari di taman. Rakan-rakan beramah mesra. Dr. Haris, yang menyimpan rahasia penipuan Hishamuddin, memberi ucapan yang menyentuh tentang peluang kedua. Tetapi saat yang paling istimewa datang apabila Hishamuddin memanggil semua orang untuk satu pengumuman. "Saya ingin berkongsi sesuatu dengan Anda semua." Dia mengambil tangan Siti. "Ketika saya berpura-pura tidak sadarkan diri, saya belajar satu pelajaran yang tidak akan saya lupakan. Saya belajar bahwa uang menarik orang yang mementingkan diri sendiri. Saya belajar bahwa cinta sejati tidak meminta, ia hanya memberi. Saya belajar bahwa keluarga bukan tentang darah, tetapi tentang pilihan." Dia memandang ketiga-tiga anak kesayangannya. Dan hari ini, saya ingin menjadikannya rasmi. Hishamuddin mengeluarkan 3 sampul surat dari poket jaketnya. "Nabila, saya telah memulakan proses untuk mengambil awak sebagai anak angkat saya. Jika ibu awak dan awak izinkan, saya ingin menjadi ayah awak secara sah." Nabila menangis tersesak dan berlari memeluknya. "Saya nak, Uncle Hisham, saya nak sangat. Kalau begitu, jangan panggil saya uncle lagi. Panggil saya ayah, ayah." Nabila mencoba perkataan itu, tersenyum di sela-sela air mata. "Ayah saya." Siti menangis, memeluk ketiga-tiga anaknya dan suaminya. Keluarga yang tidak pernah berani diimpikannya kini menjadi kenyataan. Bulan-bulan berikutnya berlalu dalam adaptasi yang indah. Banglo mewah itu, yang dahulunya dingin dan kosong, kini dipenuhi tawa. Lukisan-lukisan comot di dinding yang Hishamuddin tidak sanggup tanggalkan. Mainan bersepah. Makan malam dengan perbualan yang meriah. Kerja rumah di meja dapur. Hishamuddin mengurangkan waktu kerjanya secara drastik. Mula menjemput anak-anak dari sekolah, menonton persembahan tarian tradisional, bermain bola sepak di halaman. Menjadi seorang ayah yang benar-benar hadir. Siti, yang sepanjang hidupnya melayan, kini dilayan. Hishamuddin bertegas agar dia berehat menikmati hidup. Mereka mengupah pembantu rumah. Siti kembali belajar, merealisasikan impian lamanya untuk menjadi seorang guru. Setahun selepas perkahwinan, seluruh keluarga berkumpul di taman untuk mengambil gambar. Juru gambar sedang menyiapkan kamera. Rapat sikit. "Macam tu." Senyum. Hishamuddin memandang sekelilingnya. Siti di sebelahnya, lebih cantik dari sebelumnya. Danish memegang tangan Nabila. Damia dalam dukungan ibunya. Bukan keluarga yang sempurna, ia keluarga tampalan dibina di atas runtuhan tragedi masa lalu. Tetapi ia milik mereka. Dan ia nyata. Sebut cinta. Pinta juru gambar. Cinta. Mereka semua menjerit serentak. Dan kilatan kamera mengabadikan saat yang sempurna itu.
Malam itu, selepas anak-anak tidur, Hishamuddin memeluk Siti di beranda. "Terima kasih," bisiknya. "Untuk apa?" "Sebab selamatkan saya. Selamatkan anak-anak saya. Sebab ajar saya yang cinta sejati tak perlu menjerit. Ia hanya perlu ada." Siti menyandarkan kepalanya di bahunya. "Awak yang selamatkan saya dulu, dari keputusasaan, dari kesunyian. Allah yang temukan awak dengan saya, atau temukan saya dengan awak." Mereka berdiri di situ, berpelukan, memandang bintang-bintang. Kadang-kadang, malaikat memakai pakaian seragam pembantu rumah. Kadang-kadang, cinta tersembunyi di tempat yang tidak pernah kita cari. Dan kadang-kadang, berpura-pura tidak sedarkan diri mendedahkan siapa sebenarnya yang layak berada dalam hidup kita apabila kita terjaga. 5 tahun kemudian, banglo mewah di Kuala Lumpur itu tidak lagi sama. Dinding putih yang dingin kini dihiasi dengan lukisan berwarna-warni hasil karya anak-anak. Taman yang dahulunya sempurna dan tidak disentuh kini mempunyai buayan yang digantung di pokok dan sebuah rumah anak patung yang dibina oleh Hishamuddin dengan tangannya sendiri, sengit tetapi penuh cinta. Danish berusia 11 tahun, bintang pasukan bola sepak sekolah. Damia, pada usia 9 tahun, menemui minat dalam tarian tradisional dan akan mengecat kuku ibunya setiap hari Ahad. Nabila, 12 tahun, adalah yang paling rajin di antara mereka bertiga, bermimpi untuk menjadi seorang dokter, untuk menyembuhkan kanak-kanak lain seperti mana dia disembuhkan. Siti telah mendapat ijazah pendidikannya, dan kini bekerja di sebuah sekolah kebangsaan, mengajar anak-anak dari keluarga kurang bernasib baik. Hishamuddin menubuhkan sebuah yayasan beasiswa atas nama Rania, istri pertamanya, untuk membiayai rawatan kanser kanak-kanak. Berpuluh-puluh kanak-kanak telah diselamatkan. Pada pagi Sabtu itu, seluruh keluarga berada di dapur. Hishamuddin cuba membuat murtabak manis, separuhnya hangus. Siti ketawa, membetulkan kesilapannya. Ketiga-tiga anak berdebat tentang film apa yang hendak ditonton malam ini. "Saya nak film aksi," tegas Danish. "Saya nak cerita putri," bantah Damia. "Apa kata komedi?" cadang Nabila, sentiasa menjadi diplomat. Loceng pintu berbunyi. Hishamuddin pergi membuka pintu, masih memakai apron yang comot dengan tepung. Itu doktor. Haris, kini rakan karib keluarga, membawa sebiji kek untuk minum petang. Saja singgah, senyumnya. "Bawa kek coklat Uncle Haris." Anak-anak berlari memeluknya. Mereka semua berkumpul di beranda. Sesi minum petang berlarutan sepanjang pagi. Berbual tentang segalanya. Rancangan percutian. Danish mahu berkhemah. Damia mengimpikan Legoland. Nabila meminta untuk ke Bali melihat laut. Pada satu ketika, Siti memandang sekeliling. Suaminya ketawa mendengar jenaka Danish. Damia menunjukkan gerakan tarian kepada Dr. Haris. Nabila membantu menghidangkan kopi. Ia adalah babak yang sederhana, seharian, biasa, dan ia adalah segalanya. Semua yang pernah diinginkannya, semua yang tidak pernah berani dimintanya. Hishamuddin perasan pandangannya yang jauh, mengambil tangannya di bawah meja, memicitnya perlahan. Siti tersenyum, air mata hampir menitis, tetapi ini adalah air mata kegembiraan. "Semuanya baik-baik saja," bisiknya. "Sempurna," jawab Hishamuddin. "Benar-benar sempurna." Petang itu, ketika semua orang sedang tidur selepas makan tengah hari, Hishamuddin terjumpa buku catatan lama Siti. Ditulis bertahun-tahun dahulu ketika Nabila masih bayi dan suaminya baru meninggal dunia. "Ya Allah, aku hanya meminta 3 perkara. Kesehatan anakku, bumbung di atas kepala kami, dan agar suatu hari nanti ada seseorang yang akan menyayangi kami dengan tulus." Hishamuddin menutup buku catatan itu, terharu. Siti meminta begitu sedikit, tetapi Tuhan memberikannya segalanya. Dia menemuinya di beranda, memandang matahari terbenam. "Saya jumpa buku catatan lama awak," katanya, menunjukkan halaman itu. Siti membaca, dan air mata akhirnya mengalir. "Allah bagi saya lebih banyak daripada yang saya minta." "Tidak," Hishamuddin memeluknya. "Dia berikan awak tepat apa yang awak sentiasa layak dapatkan." Dan di situ, berpelukan ketika matahari terbenam di atas Kuala Lumpur, dua hati yang telah mengharungi badai akhirnya menemui ketenangan. Kerana mereka telah sampai di rumah, di dalam diri satu sama lain.